Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan pilihannya, maka pada malam ini dapat kita bersama-sama menyambung pengajian kita, iaitu pengajian kitab Ihya Ulumuddin untuk kali yang ke-6. Sebenarnya kita masih dalam suasana hari raya, kita pun faham, walaupun pada hakikatnya hari raya yang sebenarnya adalah satu hari sahaja. Tapi kalau hendak dipanjangkan dia punya kemeriahan tu boleh. Cuma kalau kita nak cerita yang asalnya, hari raya Aidil Fitri ini memang satu hari. Dia tak ada istilah raya kedua, raya ketiga, raya keempat dan seterusnya. Tapi boleh, bukan salah, bukanlah salah. Sepatutnya kita sebut 2 Syawal. Ini baju raya air untuk raya yang pertama. Ini baju raya kedua, yang ni baju raya ketiga. Dia sepatutnya tak ada yang macam tu. Bila baju raya tu maksud dia baju raya hari pertama lah. Yang hari kedua tu ini baju raya air untuk 2 Syawal, baru kena. Tapi tak apalah, disebabkan orang Melayu ni dia raya 9, kita pun raya lah. Kalau kita lihat di bandar-bandar selepas daripada bulan Syawal pun masih ada lagi majlis-majlis sambutan hari raya. Maklumlah masa cuti raya tu mereka balik ke kampung. Lepas cuti raya balik ke bandar, dia buatlah rumah-rumah terbuka. Sampai lepas bulan Syawal pun masih lagi. Walaupun kadang-kadang dia dah tak namakan sambutan hari raya. Jadi mungkin suatu hari nanti orang-orang di Malaysia ni dia akan sambut hari raya terus sampai kepada raya haji lah. Sebab 2 bulan kan. Sampai raya haji tu kira raya lah tu, daripada Aidil Fitri sampai ke raya haji. Apa? Bercerita tentang hari raya ni saya teringat kisah orang tentang samping, kain samping. Kata orang, betul tak tahulah. Kalau orang lelaki pakai kain samping di atas daripada paras lutut, maksudnya lelaki tu belum kahwin lagi. Tu petanda dia tu. Orang dulu-dulu. Kalau dia pakai kain samping bawah daripada lutut, maksudnya dia dah kahwin dah. Tapi kalau orang lelaki dah kahwin, dia pakai kain samping atas daripada lutut, maksudnya dia nak kahwin lagi. Kata orang dulu-dulu, betul tak tahu. Baik, sebelum kita masuk kepada pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita mengimbas sedikit pelajaran dalam kuliah yang lepas. Antara perkara yang kita sentuh dalam pengajian yang lalu, apakah makhluk yang paling mulia di bumi? Imam Ghazali bagi soalan macam itu, dan jawapannya Imam Ghazali pun bagi juga. Dia tanya, dia pun jawab. Makhluk yang paling mulia di bumi ialah manusia. Bukan malaikat, bukan jin, bukan tumbuh-tumbuhan, bukan haiwan, bukan benda-benda. Makhluk yang paling mulia di bumi ialah manusia. Kemudian, apakah yang paling mulia pada manusia tadi? Manusia itu ialah makhluk yang paling mulia. Sekarang kita nak cari apakah benda yang paling mulia pada makhluk yang paling mulia. Jawapannya ialah hati. Jadi pada diri manusia ni yang paling mulia ialah hati dia. Manusia itu sendiri adalah makhluk yang paling mulia. Dan benda yang paling mulia pada makhluk yang paling mulia ialah hati dia. Jadi beruntunglah kita, kita dah jadi makhluk yang paling mulia, dan kita pun ada benda yang paling mulia, iaitu hati. Tapi hati yang dimaksudkan di sini bukanlah daging hati ataupun daging jantung, melainkan ialah hati yang halus, yang bersifat dengan sifat roh, yang melekat pada kejiwaan. Hati yang tu yang dimaksudkan. Jadi makhluk yang paling mulia ialah manusia, dan perkara yang paling mulia pada makhluk yang paling mulia ialah hati dia. Kenapa hati ini dikatakan perkara yang paling mulia? Sebab dia menghubungkan antara makhluk dengan Allah. Itu dia punya penghubung, iaitu hati, iaitu jiwa yang melekat pada roh. Jadi Imam Ghazali tanya, kerja apakah yang paling mulia di dunia ini? Dia tanya, dia pun jawab, kerja yang paling mulia di dunia ini ialah kerja sebagai perantara ataupun sebagai penghubung. Perantara ni apa maksudnya? Orang yang bekerja untuk menghubungkan hati-hati manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun orang yang berusaha untuk menghubungkan hati-hati manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Hati tadi kita tahu dah perkara paling mulia. Orang ni tadi dia nak hubungkan hati itu dengan Allah. Ini tugas siapa? Tugas Nabi-Nabi. Dan termasuk juga tugas kita lah. Jadi kerja yang paling mulia ialah kerja menghubungkan hati-hati manusia dengan Allah, iaitu kerja guru-guru lah. Kerja para rasul, para nabi, guru-guru, para penasihat. Itulah kerja yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia manusia. Yang paling mulia pada diri manusia ialah hati dia. Kerja yang paling mulia adalah kerja orang-orang yang menghubungkan hati tadi kepada Allah. Dia tarbiyah hati tadi supaya menuju kepada Allah. Itu kerja yang paling mulia. Seterusnya, dalam banyak-banyak umat manusia ini, siapakah yang paling banyak ruang nak selamatkan manusia, nak selamatkan hati-hati ini tadi? Imam Ghazali dia bagi jawapan. Yang pertama, yang paling berpotensi besar untuk menyelamatkan manusia ni ialah para nabi. Para nabi dah tak ada. Sekarang tugas itu jatuh kepada yang kedua, iaitu pemerintah. Selepas nabi, pemerintah. Yang ketiga baru ulama-ulama. Jadi kita tertanya-tanya, kenapa ulama-ulama duduk di bawah daripada pemerintah? Jadi jawapan dia, ulama-ulama ni dia tak ada kuasa. Dia cuma ada tarbiyah. Tapi pemerintah dia ada kuasa. Contoh, pemerintah dia keluarkan arahan, siapa yang tak pergi sembahyang Jumaat akan kena tangkap. Contoh. Jadi dia boleh suruh orang pergi. Siapa tak pergi dia boleh tangkap. Jadi dia lebih power. Sedangkan para ulama dia tak ada kuasa nak buat tu. Ulama dia cuma boleh cakap siapa tak pergi sembahyang Jumaat saja-saja berdosa lah. Orang tak pergi dia tak boleh kata apa. Dia tak boleh nak buat. Tapi kalau pemerintah, orang tak pergi dia boleh tangkap. Dia boleh buat undang-undang. Dia boleh letak polis-polis wanita nak pantau. Ada tak lelaki yang saja-saja tak pergi sembahyang Jumaat. Jadi dari sudut nak menyelamatkan umat manusia ni, pemerintah dia lebih daripada ulama.